Thank you, number one. Thank you. Very much. Thank you very much. Pulau Bidong ini dibuka sebagai penempatan rasmi pelarian Vietnam pada bulan Ogos tahun 1978. Mereka tiba di perairan Terengganu dan mendarat di sekitar Pantai Merang, Pulau Besar dan juga di Pulau Redang. Dan apabila kehadiran mereka bertambah, atas dasar itulah saya rasa kerajaan Malaysia telah memberi keizinan untuk membuka satu penempatan di Pulau Bidong ini. Sepanjang hampir 12 tahun mereka berada di sini, bilangan pendatang haram Vietnam yang direkodkan lebih kurang 255,000 orang pernah transit di Pulau Bidong. Jadi bayangkan, pulau yang tidak berapa besar ni, kerana sebahagian pulau ni adalah kawasan bukit, dan bukit Bidong Laut ini ketinggiannya 293 meter mengatasi bukit besar di Kuala Terengganu. Jadi pulau yang sekecil ni saya rasa sangat padat. Pelarian Vietnam ni ada di sini dah menjadi satu kumpulan masyarakat yang besar juga, yang mana di sini juga ada kemudahan-kemudahan seperti sekolah, pusat bahasanya, pusat kemahirannya, kemudahan-kemudahan kesihatan, keselamatan yang dijaga oleh pihak polis dan rela, dan juga kedai-kedai yang menjual berbagai-bagai keperluan harian untuk mereka yang menghuni di sini. Dan selepas hampir 12 tahun, pulau ini ditutup secara rasminya pada tahun 1992, dan selepas itu pulau ini tidak dibenarkan dikunjungi oleh sesiapa sepanjang hampir 30 tahun, kerana atas dasar kawasan ini masih menjadi kawasan larangan, sehingga baru-baru ini kerajaan negeri telah mengisytiharkan Pulau Bidong ini dibuka kepada umum, dan bermulalah kehadiran bekas-bekas pendatang haram yang hari ini kita panggil Vietnamese boat people, yang berada di US ataupun di California, sebahagian besarnya California, yang ada di Australia, sebahagiannya berada di Melbourne, Kanada, Jerman, dan ada beberapa negara lain. Mereka mula berkunjung kembali ke pulau ini, kerana pulau ini dianggap sebagai pulau nyawa kedua kepada mereka, kerana pulau ini lah yang menyelamatkan mereka daripada ancaman-ancaman peperangan, lanun, dengan juga ancaman daripada askar-askar Viet Cong ataupun Vietnam Utara yang akan menembak kapal-kapal yang keluar daripada perairan Vietnam. Jadi mereka bila sampai sini, inilah tempat transit mereka, nyawa kedua mereka, dan selepas itu mereka telah berhijrah ke negara-negara lain, dan sebahagian besarnya menjadi berjaya berada di negara-negara, menjadi usahawan pun ada, yang menjadi doktor pun ada. Ada satu kisah yang datang melalui kita. Seorang tu dia beritahu bahawa waktu itu dia telah datang ke sini seorang diri, sebatang kara. Waktu tu umur dia lebih kurang 3 tahun lebih, dia kata. Dia ingatkan mak ayah dia serta abang dan kakak dia akan turut serta bersama dia. Tapi rupanya bila bot nak bergerak, ayah dia campak dia dalam bot, dan dia tidak kenal pun orang keliling dia. Waktu itu mungkinlah katanya bukan semua orang ada duit, kerana nak keluar daripada Vietnam perlu ada duit untuk nak bayar bot, bayar makan minum. Kerana itulah ayah dia dan ibu dia baling dia ataupun campak dia dalam bot, dan berlayar hampir 2 minggu sampai di sini. Dan di sini dengan tidak ada seremara, tak kenal sesiapa, dia telah berada di Pulau Bidong selama lebih kurang, katanya, ingat-ingat dia dalam 6 hingga 8 bulan, kerana kalau kanak-kanak ni cepat akan dibawa keluar. Dan dia pula dibawa ke US dan dapat keluarga angkat, dan akhirnya hari ni dia menjadi seorang medical doctor yang bertugas di US. Ceritanya tidak habis di situ, kerana ada happy ending lah. Akhirnya dia cari balik keluarga dia, dia jumpa balik mak ayah dia masih ada, dia jumpa balik abang dan kakak dia, dan dia bawa keluarga dia berhijrah ke US selepas dia berjaya. Jadi itu antara cerita-cerita yang ada. Dan juga ada satu kisah juga yang berhubung dengan saya. Katanya dia dua beradik. Waktu dia datang keluar daripada Vietnam dalam bot bersama-sama dengan yang lain, bersama mak dan ayah dia.
Tetapi sampai di pantai perairan Terengganu, mak dia meninggal dunia. Dan waktu tu dia kecil lagi, dua beradik ni. Dia kata mak dia tak tahu ditanam di kat mana. Lepas pada proses setahun 2 tahun, dia dah dibawa ke, maksudnya telah dapat ditempatkan di negara ketiga, di Jerman. Dan sepanjang hampir 30 tahun ayah dia tidak beritahu pun di mana mak dia dikuburkan dan sebagainya, sehingga kan ayah dia meninggal 2-3 tahun lepas. Dia telah buka buku-buku lama, kotak-kotak lama, dan dia melihat ada satu dokumen yang ditulis. Tulisan tu sebab dia email pada saya, dia scan dan dia email, dia tulis Merang. Kemudian dia tulis apa dia panggil tu, macam number grid dan dia beranggapan itu rekod yang ayah dia tulis yang menunjukkan kedudukan kubur. Dan kerana itulah juga waktu tu saya diminta untuk mencari tempat tu, dan saya cari grid tu, tetapi apa yang saya peroleh tidak ada kubur dah. Sebenarnya mungkin waktu tu ditanam di tepi pantai je, dah semut sambung dan tidak ada apa-apa tanda perkuburan dan sebagainya. Jadi ini sebahagian cerita-cerita daripada banyak cerita yang mereka bawa bersama waktu berjumpa dengan saya sepanjang setahun 2 tahun ni bila mereka kembali ke sini. Kerana pulau ni mempunyai 1000 cerita, sama ada pahit manis, kepada mereka yang keluar daripada negara Vietnam dan lari kerana peperangan, dan bila sampai ke sini mereka hidup, ada yang tinggal di pulau ni sehingga sampai 3-4 tahun ada, sebab bukan semua dapat peluang untuk terus ke negara ketiga. Jadi itulah sedikit pengalaman yang saya perolehi dan juga sejarah Pulau Bidung ini.